Salam sejahtera dan apa kabar semua? Hari ini saya akan membincangkan pendekatan yang digunakan dalam menjalankan survey dan mengesan tapak arkeologi yang berpotensi untuk tujuan kajian lanjutan. Perkara-perkara yang akan saya perincikan adalah berkenaan jenis bidang atau kaedah-kaedah yang diaplikasi dalam aktiviti survey makmal dan juga di lapangan oleh ahli arkeologi. Apakah yang anda tahu tentang survey arkeologi? Survey merupakan aktiviti yang terancang mencari bukti, mengumpul data berkenaan maklumat lokasi, taburan artifak, ecofact ataupun feature, ataupun dalam konteks lain deposit ataupun konteks arkeologi, melalui pendekatan sistematik. Persoalannya, mengapakah perlu supaya tapak yang berpotensi dapat ditentukan dengan cepat, mudah, tepat untuk kajian lanjutan, iaitu seperti ekskavasi sistematik dapat dijalankan. Secara langsung, ia akan menjimatkan masa, tenaga dan kewangan ke atas setiap projek yang akan dijalankan. Walau bagaimanapun, ia menjadi cabaran besar bagi ahli arkeologi untuk mengenal pasti lokasi, tapak dan rekod arkeologi. Persoalannya, kenapa menjadi satu cabaran besar? Kerana bukan semua rekod arkeologi adalah jelas dan tersergam seperti monumen Borobudur, tembok besar Cina, ataupun seperti Stonehenge ataupun seperti Padang Kota, ya. Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, penyelidik perlu ada pendekatan atau metod yang tepat dalam mencari dan mengesan tapak arkeologi. Tindakan kedua adalah mengenal pasti pendekatan ataupun metod yang paling efektif atau efisien untuk mencapai objektif utama, ya. Oleh itu, penyelidik perlu ada strategi dan perancangan, kerana pendekatan yang canggih tidak semestinya menjamin pengkaji dapat mencari dan mengesan tapak arkeologi. Perlu dikomunikasikan semua peringkat kerja ini supaya boleh mencapai objektif kajian, ya. Bagaimana mencapai objektif? Maka langkah pertama yang perlu dilakukan ahli arkeologi adalah menjalankan survey makmal. Apakah itu survey makmal? Survey makmal merupakan pendekatan yang tidak melibatkan aktiviti di lapangan, ataupun sebelum kerja lapangan dijalankan. Oleh itu, ia melibatkan sumber dokumentasi ataupun melalui literature review, seperti melakukan literature review ke atas laporan, rekod foto, jurnal, artikel, peta-peta dan lain-lain. Apakah maklumat yang diperolehi melalui survey makmal? Terutamanya melalui pendekatan literasi, iaitu sumber dokumentasi. Antara maklumat yang penting perlu diperolehi daripada pendekatan literasi adalah berkenaan data kawasan atau tapak sama ada telah dikaji ataupun belum. Kemudian tujuannya bagi mengetahui isu dan masalah atau persoalan yang belum dikaji ataupun sudah dikaji. Seterusnya adalah untuk mengetahui maklumat geografinya, seperti perletakan ataupun lokasi dan apakah jenis kawasan sasaran tersebut. Selain itu adalah perlu kita mengetahui gambaran asas kebudayaan yang wujud di kawasan perimeter kajian dan pentarihan peristiwa yang berlaku ataupun peristiwa yang berkaitan.
Kemudian perlu juga kita mendapatkan gambaran berkenaan konteks arkeologi yang direkod seperti jumpaan jenis artifak, ecofact ataupun feature. Dan di samping itu adalah perlu juga kita mengetahui siapakah pengkaji yang pernah menjalankan kajian di kawasan sasaran atau sebaliknya. Hal ini membolehkan kita mudah mendapatkan gambaran lanjut sama ada melalui kerjasama ataupun perbincangan yang aktiviti survey makmal melibatkan pentafsiran rupa bentuk geomorfologi seperti perbukitan, sistem saliran, jaringan, penempatan, lokasi, jenis tumbuhan atau pertanian dan lain-lain. Ini melibatkan, yang pertama adalah melibatkan pentafsiran peta topografi. Maklumat tersebut penting dalam interpretasi persekitaran kuno. Dengan maklumat yang diperolehi, membolehkan survey dilakukan dengan cepat dan tepat. Contohnya Rajah A ni merupakan hasil pentafsiran peta kontur di Mansuli telah berjaya membina semula persekitaran berkaitan dengan tasik kuno, di mana aktiviti pembuatan alat batu ditemui. Kemudian Rajah B juga menunjukkan pentafsiran kontur kawasan Lembah Lenggung. Perak telah berjaya mengesahkan paras air tasik kuno berada pada ketinggian 76 hingga 92 meter yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning ini semasa zaman Pleistosen awal. Dan di setiap kontur inilah ditemui banyak bukti tapak-tapak arkeologi yang berada di pesisiran tasik tersebut, kerana mereka menggunakan sumber bahan asas iaitu batu kerikil untuk dijadikan atau digunakan untuk membuat alat batu. Survey makmal juga melibatkan pendekatan pentafsiran peta geologi. Ia melibatkan pentafsiran jenis formasi geologi dan jenis batuan seperti singkapan sedimen, jenis gua, jenis pelindung batuan atau mendapan aluvium seperti kerikil ataupun river gravel. Tujuan ahli arkeologi mentafsir peta geologi adalah untuk mengetahui kaitan manusia prasejarah dengan sumber geologi sekitar kawasan, iaitu eksploitasi bahan mentah ataupun material batuan oleh manusia prasejarah. Ekoran daripada hasil tafsiran peta geologi di makmal telah membawa kepada tinjauan dilakukan di kawasan sasaran dan jelas penglibatan dua pendekatan membuahkan kejayaan dengan penemuan sumber bahan asas, iaitu sumber besi yang dieksploitasi oleh masyarakat tamadun awal di Lembah Bujang yang digunakan dalam industri peleburan besi. Survey arkeologi juga melibatkan pentafsiran imej yang diperolehi daripada kajian penginderaan jauh ataupun remote sensing. Ia merupakan kaedah sains untuk mendapatkan maklumat daripada sesuatu objek di muka bumi tanpa berlakunya sentuhan fizikal. Kaedah ini bertujuan untuk memperolehi data atau imej di muka bumi melalui pengukuran tenaga elektromagnetik yang dibalikkan oleh objek yang dikaji, dan ia juga melibatkan penyerapan satelit serta kombinasi matahari. Kemudian data cerapan ini akan dipindahkan ke pusat pengoperasian ataupun pengkomputeran. Dan data cerapan penginderaan jauh adalah dalam dua bentuk, iaitu sama ada imej satelit ataupun dalam bentuk foto udara. Kedua-dua datanya menyediakan data terkini secara sekata bagi kawasan yang luas dan kos yang rendah berbanding kajian lapangan. Dia diaplikasi dalam bidang geologi tetapi turut digunakan dalam survei arkeologi untuk mencari tapak yang berpotensi dan merekonstruksi paleo alam ataupun persekitaran kuno.
Interpretasi kedudukan tapak dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, iaitu mengenai rupa bentuk muka bumi dan juga struktur-struktur arkeologi yang terdapat pada permukaan bumi. Pentafsirannya adalah berdasarkan tona-tona ataupun ton-ton warna image. Slide ini merupakan beberapa contoh image dan hasilan cerapan yang berjaya diperolehi melalui survey makmal, iaitu survey remote sensing. Aplikasi remote sensing dalam arkeologi memberikan kelebihan dari segi yang pertamanya adalah berupaya menembusi hutan yang tebal dan memberi topografi yang terperinci. Kedua, gambar-gambar ataupun gambaran struktur-struktur yang terbentuk akibat aktiviti manusia tidak kelihatan di permukaan, boleh dilihat di permukaan atau ditutupi oleh hutan tebal, masih boleh ditafsir ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, image yang diterima merupakan gambaran yang menyeluruh parameter kawasan kajian, maksudnya luas capaiannya dan sekata. Yang keempat adalah kelebihannya, tafsirannya adalah berdasarkan ton-ton warna dan feature pada image telit sama ada dalam bentuk 2D ataupun 3D. Ahli arkeologi memilih aplikasi ini dalam survei kerana ia berupaya sebenarnya menembusi, seperti saya kata tadi ada yang senaraikan 4 kelebihan dan walau bagaimanapun pentafsiran image remote sensing ni memerlukan kepakaran khusus, bukannya semua boleh mentafsir image daripada remote sensing. Ini adalah merupakan image satelit yang direkonstruksi ke atas tapak di Bukit Bunuh. Image satelit yang menyeluruh ini membolehkan tafsiran geomorfologi dijalankan, iaitu mengesan ciri-ciri hentaman meteorit boleh dilakukan dengan terperinci, dan hasil tafsiran yang dimakmal akan digabungkan dengan tinjauan di lapangan nanti. Konsep ini mudah dengan cara mengambil seketul batu, kemudian jatuhkannya di atas permukaan pasir. Riak pasir yang terbentuk akibat dari proses hentaman batu yang kita jatuhkan tadi merupakan bentuk muka bumi yang terhasil seperti rim. Kita lihat bentuk-bentuk riak yang wujud di permukaan bumi di kawasan Bukit Bunuh ini menunjukkan ia adalah rim bagi yang wujud disebabkan hentaman jatuhan meteorit tersebut. Ini merupakan contoh image satelit. Lembah Bujang juga telah ditafsir untuk merekonstruksi paleo alam semasa 1 hingga 14 Masihi dan hubungannya dengan tapak-tapak protosejarah di Sungai Batu. Perubahan paleo alam terutamanya yang berkaitan dengan muara dan sungai menjadi faktor kegemilangan dan kemonsotan pelabuhan perdagangan antara bangsa semasa Kedah Tua. Terlihat di sini berlakunya perubahan 1 Masihi hingga 14 Masihi ke atas, pembentukan muara dan juga sungai di kawasan Lembah Bujang yang akhirnya menyumbang kepada kemonsotan kenapa Sungai Batu tidak digunakan sehingga 14 Masihi, dan kenapa tapak-tapak lain seperti Pangkalan Bujang dan Sungai Mas mula digunakan selepas Sungai Batu. Image foto udara atau photogrammetry atau lebih dikenali juga sebagai aerial photography juga merupakan pendekatan dalam bidang penginderaan jauh, dan imej foto udara boleh digunakan oleh ahli arkeologi dalam survei makmal. Persoalannya, bagaimanakah kita memperolehi imej foto udara? Imej akan direkam dari kedudukan atas objek, iaitu sesuatu kawasan yang akan difotokan dalam bentuk sama ada secara vertikal ataupun oblik rendah ataupun dalam bentuk oblik tinggi.
Ketiga-tiga teknik ini secara tidak langsung dapat merakamkan kesan bukti aktiviti lampau manusia dalam bentuk dua dimensi. Image atau objek biasanya akan dirakam pada ketinggian antara 20,000 hingga 15 meter ketinggian. Kamera biasanya akan diletakkan di kapal terbang ataupun dahulunya menggunakan balon udara panas. Bagaimanakah imej foto udara ditafsir? Imej 2D foto udara akan ditafsir dan dianalisis di bawah cermin stereoskop ataupun mirror stereoscopes. Dan imej yang dilihat melalui cermin stereoskop ini akan dipantulkan dalam bentuk 3 dimensi. Tafsiran yang dapat dilihat juga hampir sama dengan pandangan sebenar permukaan bumi, iaitu meliputi corak guna tanah dan tumbuh-tumbuhan di sebuah kawasan pada masa gambar diambil ataupun foto diambil. Ia juga membolehkan pekaji mengumpul data berkenaan sumber bumi dengan berkesan selain di lapangan. Ciri-ciri atau kesan tinggalan kuno akan dikenal pasti, terutamanya dalam bentuk ataupun seperti fitur. Bagaimanakah foto udara menyumbang pada tafsiran arkeologi? Ahli arkeologi turut memati kesan perubahan seperti tanda bayang, tanda tanah dan tanda tumbuhan pada imej 2D foto udara. Ini kerana tanda-tanda tersebut signifikan dengan ciri-ciri perubahan yang disebabkan oleh manusia kuno. Yang pertama, tanda bayang. Ia bergantung pada ketinggian, warna, tumbuhan, objek, masa, tarikh serta gambar atau serta sudut gambar semasa diambil. Dan ia boleh juga digunakan untuk menjejak ataupun mengesan kesan laluan kuno. Kemudian ciri-ciri kedua adalah tanda tanah. Ciri-ciri ini dapat dilihat melalui perbezaan warna tanah. Contoh parit ataupun perigi ataupun kubur yang digali dan kemudiannya diisi semula tanah yang tidak diganggu dan sangat sesuai untuk mengesan tapak perkuburan lama. Seperti contoh yang saya bagi A dan B ni. A adalah laluan kuno, kita nampak dari segi tumbuhan, tanda bayang. Kemudian tanda tanah, kita lihat di atas permukaan ini jelas adanya perbezaan. Ini menunjukkan adanya bukti tanah kawasan tersebut telah digali dan ditutupi tanah baru. Mungkin menunjukkan bukti kubur lama. Kemudian tanda tumbuhan merupakan kesan secara tidak langsung dari fitur arkeologi yang tertanam. Saya ulang, akibat daripada fitur arkeologi yang tertanam bermaksud ada struktur berada di bawah ataupun tertanam. Namun demikian, hasil tafsiran juga bergantung pada kejelasan imej yang diambil, kerana faktor-faktor seperti cuaca, tanah dan tumbuhan di kawasan persekitaran boleh mempengaruhi imej. Kita lihat sebelah kanan ni merupakan contoh tanda tumbuhan di mana ada kesan jelas ada struktur seperti kubu di kawasan tapak tersebut. Tafsiran bentuk muka bumi menggunakan imej pengendalian jauh ke atas hasilan foto udara. Ini adalah merupakan contoh. Dan imej satelit telah berjaya mengenal pasti kesan impak meteorit di tapak Bukit Bunuh Lenggong, Perak. Kajian terperinci telah mendedahkan bukti tapak terbuka paleolitik berusia sekitar 1.83 juta tahun dahulu. Peta ruangan GIS merupakan kesan. Survey makmal juga melibatkan pendekatan GIS ataupun Geography Information System
dalam bahasa Melayunya sistem maklumat geografi dalam mentafsir data yang boleh dikaitkan dengan aktiviti manusia prasejarah. GIS merupakan teknologi maklumat yang berasaskan perisian komputer untuk menyimpan, mengurus, mengolah dan menganalisis serta memaparkan data ruangan dan bukan ruangan. GIS mampu mengendalikan data ruangan dan atribut-atribut di muka bumi sama ada disebabkan oleh manusia atau semula jadi, dan aplikasi GIS mampu melaksanakan analisis yang lebih baik. Aplikasi GIS ni memberikan perspektif baru dalam menganalisis data yang tidak boleh dilihat dalam bentuk format jadual, senarai, peta ataupun model. Oleh itu, aplikasi GIS ni digunakan untuk membangunkan model tapak arkeologi dan seterusnya, meramal lokasi yang mempunyai potensi untuk disurvey dan dinilai semasa kerja lapangan arkeologi dijalankan. Oleh itu, ia sesuai untuk mendapatkan corak penggunaan ruang di kawasan kajian mengikut kronologi perubahan masa ataupun urutan masa ataupun peristiwa. GIS juga menghubungkan maklumat perletakan dan sifat serta membolehkan ahli arkeologi untuk mendapat gambaran corak dan hubungannya. Contoh peta ruangan GIS yang C ni, lihat raja C ni, menunjukkan bahawa terdapat dua lembangan sebenarnya, dua lembangan utama yang memainkan peranan penting dalam kerajaan Kedah Tua, iaitu Sungai Muda dan Sungai Merbuk. Dari segi kepadatan, taburan dan fungsi tapak pula dapat dilihat bahawa terdapat 8 kawasan utama sama ada sebagai kubu, rumah api, tempat pertukaran perdagangan, barang, kawasan industri, pusat kerajaan dan pelabuhan dan serta ritual. Kemudian yang sebelah kanan ini ataupun D merupakan peta ruangan GIS, merupakan tafsiran ke atas data ramalan zon-zon interaksi antara masyarakat lampau dalam penempatan prasejarah Lembah Lenggong, Perak. Hasil tafsiran jelas menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara tapak arkeologi tersebut dengan lokasi klikir Sungai Perak, iaitu dijadikan sebagai bengkel pembuatan alat batu. Peringkat kedua survei arkeologi selepas survei makmal adalah survei lapangan yang dibagikan kepada dua peringkat, iaitu survei permukaan dan yang kedua adalah survei sub permukaan. Saya ulang, survei permukaan dan survei sub permukaan. Data-data yang diperolehi melalui survei makmal akan dijadikan sebagai panduan untuk mencari dan mengesan tapak arkeologi yang berpotensi. Dalam survei permukaan, surveyor perlu mempunyai strategi persempelan dan pendekatan persempelan mestilah bersesuaian dengan parameter kawasan kajian, kos dan tenaga serta masa. Antara jenis strategi persempelan yang diaplikasi semasa survei permukaan adalah seperti: yang pertama, persempelan rawak; yang kedua, persempelan sistematik; ketiga, persempelan secara sistematik; dan yang keempat, persempelan transit; dan yang kelima, persempelan judgmental. Kaedah-kaedah persempelan ini sudah pasti telah dibincangkan di kuliah persempelan dan analisis statistik. Saya harap pelajar imbas kembali, ingat balik, flashback balik. Oleh itu, surveyor akan menggunakan salah satu strategi persempelan semasa survei permukaan dilakukan, dan ia perlu dikombinasikan dengan kaedah geometrik. Saya ulang, kaedah geometrik, iaitu aplikasi GPS ataupun Global Position System ataupun sistem kedudukan sejagat. GPS, menggunakan GPS. GPS adalah alat yang dapat digunakan dalam menentukan kedudukan sebenar objek di permukaan
bumi yang berasaskan latitude dan longitude serta boleh memberikan maklumat ketinggian sesuatu lokasi dari alas laut dengan tepat. Namun demikian, ia bergantung pada isyarat yang diterima daripada satu rangkaian satelit Navistar GPS. Oleh itu, aplikasi ini membolehkan ahli arkeologi membolehkan survei arkeologi dilakukan dengan lebih berkesan dan cepat semasa di lapangan, kerana GPS sebagai panduan untuk menentukan arah survei, dalam ruang lingkup ataupun parameter yang telah ditentukan semasa survei makmal. Malahan penggunaan GPS membolehkan surveyor tidak tersasar dari kawasan parameter yang telah ditetapkan dan sekaligus efisien dalam menjimatkan masa, tenaga serta kos survei lapangan. Hasil survei permukaan, masa kamu menjalankan survei permukaan, jumpaan kontak arkeologi di permukaan tadi akan direkodkan ke dalam GPS, kemudian dipaparkan di atas peta Google Earth untuk memudahkan penilaian potensi survei dilakukan. Kita akan melakukan scatter plot. Lihat hasil survei permukaan tadi, apabila dipaparkan konsentrasi taburan jumpaan arkeologi, sempadan taburan, bentuk atau saiz atau corak taburan dalam parameter kawasan survei perlu dinilai dan dianalisis atau ditafsir. Kemudian gabungan ciri-ciri taburan kebudayaan tersebut akan membentuk sebuah kompleks ataupun tapak arkeologi. Survei arkeologi di lapangan juga melibatkan survei subpermukaan. Peringkat ini lebih kepada penilaian potensi berdasarkan hasil persempelan dalam parameter survei makmal dan juga lapangan. Survei subpermukaan ini perlu menggunakan pendekatan geofisik untuk menilai situasi dalam bumi sama ada dalam sifat semula jadi atau buatan manusia menggunakan pendekatan magnetometer ataupun keberintangan elektrik seperti radar penusukan bumi, GPR, Ground Penetrating Radar. Kaedah geofisik telah digunakan oleh arkeologi sejak 50 tahun yang lalu dalam program ekskavasi terutamanya. Kaedah geofisik juga secara tidak langsung dapat mengesan anomali yang terdapat pada objek seperti artifak, ikofak ataupun feature daripada beberapa sentimeter kepada puluhan meter di dalam permukaan bumi. Kelebihan aplikasi geofisik ini sama ada magnetometer ataupun GPR adalah tanpa memusnahkan dan memberikan maklumat dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi struktur konteks arkeologi. Seperti survei magnetometer, iaitu merupakan kajian pengukuran magnetism ataupun intensity medan magnet yang dihasilkan oleh objek ataupun feature yang tertanam dalam tanah. Ini kerana setiap konteks arkeologi yang tertanam mempunyai anomali ataupun magnet tersendiri dan sangat berbeza dengan anomali homogen di sekitar dalam tanah tersebut. Namun demikian, data cerapan anomali adalah secara mendaftar ataupun secara horizontal dan nilai cerapannya adalah dalam bentuk anomali kontur rendah hingga ke anomali tinggi. Oleh itu, pemilihan peta ekskavasi adalah berdasarkan nilai anomali yang dicerap tadi. Kita lihat di sini peta yang telah hasil cerapan dan ia akan memberi dalam bentuk kontur. Jadi terpulang kepada ahli arkeologi untuk memilih kawasan untuk diekskavasi, peta yang akan ekskavasi kedudukannya di mana berdasarkan kontur nilai anomali
tinggi ataupun anomali yang rendah. Pendekatan survei permukaan geofizik yang kedua dalam arkeologi ialah radar penusukan bumi, GPR. GPR adalah pengukuran perbezaan keupayaan elektrik di setiap segmen permukaan di setiap segmen permukaan bumi yang kebiasaannya tidak seragam arus elektrik melalui objek tertanam dan bahan bumi yang mempunyai keberintangan elektrik tertentu. GPR ataupun peta perubahan kerintangan geoelektrik ni akan diplot dengan kedalaman secara menegak. Kalau magnetometer secara mendata horizontal, tetapi GPR dia menghasilkan data dalam bentuk menegak ataupun vertikal. Ahli ekologi akan mentafsir carapan peta keberintangan ni untuk mengetahui kedudukan dan kedalaman sesuatu konteks arkeologi di kawasan yang dipetakan. Data kedudukan tersebut membolehkan ahli ekologi merancang strategi dan pendekatan ekskavasi arkeologi. Metal detector merupakan salah satu alat yang digunakan dalam mengesan konteks arkeologi yang berasaskan logam di tapak semasa survei lapangan dilakukan. Pengesan logam ini merupakan instrumen elektromagnetik yang mampu mengesan dan mengenal pasti objek logam di dalam tanah lebih kurang 2 meter dalam dan bergantung pada saiz objek tersebut. Kedalaman pengesanan ini adalah bergantung kepada model metal detector kita yang kita beli ataupun yang kita guna. Metal detector juga merupakan instrumen yang mudah alih dan digunakan secara berjalan semasa survei lapangan dilakukan, semasa survei permukaan dilakukan. Metal detector juga sesuai digunakan di tapak zaman logam, tapak militeri, tapak pertempuran, battlefield, untuk mengesan logam seperti besi, alloy, tembaga, emas, timah, mineral bumi yang lain dalam bentuk pedang, peluru, meriam, butang, helmet, perisai, rantai, paku dan lain-lain lagi. Dalam bidang arkeologi, aplikasi metal detector perlu dilakukan secara sistematik dan berstrategi. Ingat, sebelum dijalankan aktiviti pengesanan, kawasan sasaran perlu dipetakan terlebih dahulu dan diplotkan peta secara horizontal. Lihat peta AB ni ataupun yang ini di permukaan bumi. Hasil cerapan ataupun skor yang diterima oleh alat metal detector tadi akan direkod ke dalam peta. Bila kamu lihat peta A, peta B ni, kita nampak ada angka, ada bilangan, ada bentuk yang dot yang besar, dot yang kecil. Tafsiran potensi tapak kajian adalah berdasarkan nilai skor yang paling tinggi. Contohnya peta A tadi, di kawasan A ni kita lihat berapakah skor yang paling tinggi. 5 merupakan skor yang paling tinggi. Ini kerana pengesahan ini akan memberikan hit, memberikan data dalam bentuk hit dengan cepat di lapangan. Bilangan hit tadi yang kita perolehi atau hit ataupun bit, itulah kiraan hit itulah yang kita akan plotkan dalam peta yang kita telah hasilkan tadi. Dan pemilihan peta ekskavasi nanti adalah berdasarkan skor mana yang paling tinggi. Selain itu, survei permukaan boleh dijalankan menggunakan kaedah invensif, iaitu melalui teknik pengerudian, sama ada pengerudian cetek ataupun pengerudian dalam, core drilling. Kaedah invensif yang ketiga adalah ekskavasi cobaan. Ekskavasi peta cobaan nanti kita lihat.
Teknik pengerudian cetek merupakan proses pengerudian tanah menggunakan peralatan yang terlihat gambar sini. Ia merupakan peralatan pengerudian yang pelbagai saiz dan bentuk mata secara manual, dilakukan secara manual melalui di kawasan yang telah ditetapkan melalui penilaian survey makmal. Kawasan yang kita telah tetapkan di hasil melalui survey makmal, dan kita akan melakukan augering, pengerudian cetek secara manual. Tujuan utamanya adalah untuk melihat atau mengesan ciri-ciri perubahan pada tanah yang disebabkan oleh manusia ataupun deposit arkeologi. Pengerudian juga akan diaplikasi untuk tujuan kajian paleo alam dan pengambilan sampel tanah untuk analisis pollen. Seperti yang dah ingat, pollen, apa itu pollen? Teknik pengerudian dalam pula merupakan yang kedua, merupakan pengerudian tanah yang melibatkan jentera besar ataupun jentera berat, dan surveynya dilakukan dalam skala yang besar untuk mengesan jenis batuan, deposit arkeologi dan deposit geologi untuk kajian paleo alam, dan mengesan deposit arkeologi yang tertanam dalam tanah. Tafsirannya adalah berdasarkan ciri-ciri perubahan pada tanah yang diperolehi melalui augering tadi, dan deposit arkeologi seperti artifak, artifact atau sisa-sisa feature yang tertarik ataupun ditemui di dalam tanah yang dikeluarkan dari pengerudian dalam tersebut. Kaedah survey secara invensif juga melibatkan teknik ekskavasi, petak cubaan, test trend ataupun test trend, test pit ataupun trial trenching, dan yang kedua melibatkan ujian penyodok ataupun soil test. Pendekatan ini sesuai dilakukan setelah survey permukaan telah dijalankan, dan temui taburan jumpa permukaan seperti kontak arkeologi, seperti artifak. Dan ahli arkeologi kebiasaannya hanya akan membuka satu petak cubaan saja, dan saiznya adalah 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter. Ia merupakan kaedah ekskavasi yang ringkas, cepat, tetapi bersistematik. Walaupun ringkas dan cepat, ia adalah bersistematik juga, untuk mendapatkan data konteks arkeologi dan lapisan strategi atau kebudayaan kawasan yang disurvey, lapisan kebudayaan, lapisan stratigrafi ataupun kebudayaan kawasan yang kita survey. Kemudian penilaian potensi tapak adalah berdasarkan asosiasi artifak yang di dalam peta ekskavasi, dan juga profil. Maksudnya profil ni lapisan kebudayaan lah, dalam peta ekskavasi cubaan tadi. Kaedah kedua iaitu teknik ujian penyodok, soil test. Kaedah kedua ini iaitu teknik ujian penyodok juga boleh dijalankan setelah mendapat data daripada survey makmal dan juga survey permukaan. Kaedah ini lebih mudah, cepat dan ringkas. Ingat, tetapi perlu dilakukan secara selari. Di kawasan yang ditetapkan. Selari di kawasan yang ditetapkan dengan selang jarak telah ditetapkan juga. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data taburan secara mendata, dan di sepanjang kawasan sasaran juga boleh mendapatkan data secara menegak. Tujuan selang tadi untuk mendapatkan data secara mendata. Kemudian penggalian adalah tujuan untuk mendapatkan data secara menegak. Matlamatnya adalah sama, untuk menjawab persoalan berkenaan dengan konteks arkeologi dan profil kebudayaan. Oleh yang demikian, survey dan aktiviti mengesan tapak arkeologi dijalankan secara
terancang dan berstrategi dengan melibatkan 3 pendekatan utama, iaitu kaedah pertama, survey makmal, iaitu pendekatan sebelum aktiviti survey dilakukan, survey lapangan dijalankan. Antara kajian yang tergolong dalam kaedah survey makmal adalah aktiviti tafsiran sumber dokumentasi, peta topografi, peta geologi, serta peta sumber penginderaan jauh seperti satellite image, foto udara atau fotogrametri. Survey makmal juga melibatkan pentafsiran dan analisis data sumber GIS di makmal. Maklumat-maklumat daripada survey makmal sangat penting bagi mengetahui dengan lebih terperinci latar belakang tapak, lokasi dan perkaitannya secara langsung berkenaan aktiviti manusia prasejarah supaya survey lapangan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Yang kedua adalah berdasarkan data survey makmal, survey lapangan perlu dilakukan. Selepas survey makmal, survey lapangan perlu dilakukan, ataupun tinjauan perlu dilakukan untuk melakukan aktiviti penilaian tahap potensi dia. Tujuan survey lapangan adalah untuk melakukan penilaian tahap potensi sesebuah tapak sasaran. Survey lapangan perlu dilakukan secara sistematik dengan menjalankan survey permukaan. Survey permukaan menggunakan peralatan seperti GPS agar data jumpaan dapat direkod serta membantu surveyor tidak tersasar dari kawasan kajian. Data cerapan GPS juga membantu ahli arkeologi menentukan konsentrasi kebudayaan di kawasan sasaran untuk tujuan kajian lanjutan seperti ekskavasi sistematik arkeologi dijalankan. Tapak arkeologi yang berpotensi juga boleh dikesan melalui kaedah survey sub permukaan. Kaedah survey sub permukaan iaitu melibatkan 2 metod utama, iaitu geofizik dan kaedah invensif. Kaedah geofizik yang sering diaplikasi dalam membuat penilaian potensi tapak adalah menggunakan pendekatan magnetometer dan pendekatan keberintangan elektrik ataupun GPR. Kedua-dua kaedah ini boleh menyumbang data konteks arkeologi dari segi kedudukan sama ada secara horizontal atau menegak vertikal. Ini kerana konteks arkeologi dalam tanah boleh memantulkan magnet ataupun anomali ataupun elektrik tertentu. Instrumen pengesan logam metal detector juga diaplikasi dalam survey sub permukaan secara sistematik dan berstrategi. Perlu diingatkan, secara berstematik dan berstrategi. Kemudian data-data tinjauan ataupun penilaian lapangan ini membolehkan ahli arkeologi merancang dengan lebih mudah, cepat dan tepat semasa pemilihan kawasan berpotensi untuk diekskavasi kerana sudah ada gambaran awal berkenaan kedudukan konteks arkeologi, kedalaman, taburan konteks arkeologi dan bilangan lapisan kebudayaan serta profil sesebuah tapak. Oleh itu, melalui data survei makmal, survei permukaan dan survei geofizik serta hasil ekskavasi peta cubaan, maka keputusan tersebut menjurus kepada kajian seterusnya, iaitu menjalankan ekskavasi secara sistematik arkeologi untuk mendapatkan konteks arkeologi. Sebelum saya menamatkan kuliah hari ini, dimaklumkan bahawa pelajar wajib respon kuis kuliah ini dalam masa yang ditetapkan. Pelajar yang tidak respon akan dianggap tidak hadir. Sebarang persoalan berkenaan kuliah ini sila ajukan terus kepada saya sama ada melalui email ataupun secara peribadi melalui WhatsApp. Handout kuliah akan saya upload, akan saya muat turun ataupun muat tarik dalam WhatsApp group pelajar. Sekian, terima kasih dan stay
Save.